Okey, pertama sekali Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah rahmatnya dapat kita berkumpul pada petang ini. Yang dihormati Tuan Haji Zaini bin Tuan Haji Abu Hassan dan rakan yang dikasihi sekalian. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji atas kesudian menerima jemputan kami bagi menjadi panel, dan kami amat menghargai Tuan serta syarikat Tunas Indah Niaga Enterprise kerana memberi kerjasama bagi membantu kami menjalankan kajian penyelidikan organisasi. Kami merupakan pelajar-pelajar yang mengambil kursus GHZT 3213 Operasi Acara dan Logistik. Saya Anis Syarina binti Syawal, semester 5 dan berasal dari Johor. Sebelum itu, sudilah kiranya Tuan memperkenalkan diri Tuan terlebih dahulu. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Jadi macam mana dekat sana, dekat Penang ya Tuan? Sekarang ni saya dekat Penang. Di rumah ke? Tak, di rumah. Oh, di rumah. Baik Tuan. Jadi, Tuan boleh memperkenalkan diri Tuan terlebih dahulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Tuan Haji Zaini bin Tuan Haji Abu Hassan, pengurus Tunas Indah Niaga Enterprise. Jadi Tunas Indah Niaga berpengalaman lebih kurang dalam 20 tahun untuk menguruskan acara dan berbagai acara di dalam negeri, dan juga kita ada juga bekerjasama dengan luar negeri, contoh di Medan Fest di Indonesia. Ada banyak program-program yang telah pun kita buat dengan kerjasama kementerian, kerajaan negeri, badan swasta, dan juga syarikat-syarikat korporat, dan juga institusi pendidikan, contoh Universiti Sains Malaysia, UiTM, UEM sendiri yang banyak kita bekerjasama sebelum ni dalam penganjuran convocation, discovery, UEM dan banyak lagi lah program-program yang kami turut serta. Dan pejabat pengurusan kita di Kepala Batas Pertam, Pulau Pinang, dan sekarang ni kita beroperasi di Kuala Lumpur, di Ampang dan juga di Taman Maluri, insyaAllah. Itu saja. Okey, baik. Kiranya Tuan memang berpengalaman lah kan dalam menguruskan acara-acara, event berkaitan dengan mungkin dengan kebudayaan, sukan, politik dan sebagainya. Okay. Alhamdulillah. Okey, seterusnya untuk kita meneruskan lagi dengan persoalan yang pertama, saya akan serahkan kepada rakan saya, Ruwaida, silakan. Okey, dengar tak? Dengar jelas. Okay. Tanpa membuang masa, saya Nurul Ruwaida binti Umar Sohani. Okey, saya akan meneruskan dengan soalan yang pertama. Mungkin Tuan Haji boleh ceritakan sedikit dengan lebih jelas mengenai syarikat, bagaimana ditubuhkan, bila ditubuhkan, latar belakang dan perkhidmatan yang ditawarkan. Okey, Tunas Indah Niaga ditubuhkan dalam 20 tahun lepas, dan kita banyak menguruskan program-program di bawah kerajaan negeri Pulau Pinang dan juga kerajaan negeri lain, dan juga agensi-agensi kerajaan, contoh Farmer, Perda, Peladang, banyak program-program carnival sebelum ni yang dianjurkan, boleh dikatakan setiap tahun program-program, contoh Expo Peladang, carnival jualan mega, ada banyak lagi lah program-program yang kita yang diberi kepercayaan untuk kita menganjurkan bersama. Jadi kita mempunyai lebih kurang dalam 20 orang kaki tangan untuk menguruskan setiap program lah. Jadi banyaklah program-program yang kita turut serta, dan juga program yang acara yang kita anjurkan sendiri. Contoh sekarang ni ataupun beberapa kali kita ada menganjurkan karnival jualan, dan juga Malaysia Thailand Halal Food Festival. Kalau mungkin 2 tahun lepas kita bawa Malaysia Thailand Halal Food Festival ni ke convocation UEM. Kalau adik-adik lah saya panggil tu. Ya. Yang masih ingat lagi, mungkin Malaysia Thailand Halal Food Festival ni julung-julung kali kita bawa ke pesta convocation untuk kita memeriahkan lagi pesta convocation tu lah, dan banyak lagi lah program-program yang kita anjurkan di seluruh Malaysia lah, boleh katakan setakat sekarang ni. Ya, menarik sekali ya. Okey, tak apa, kita sambung untuk soalan yang kedua. Daripada pandangan Tuan Haji, apa pengurusan acara ni dari segi pelancongan dia macam mana? Untuk Okey. Ada soalan lagi?
Okey, tak apa. Teruskan dulu. Okey, dalam konteks pelancongan acara ni, kita mesti faham dulu lah itu pelancongan, dan seperti apa yang kegiatan pelancongan itu, dia adalah sebuah kegiatan yang sangat hakiki pada diri manusia. Sebab bila kita nak melancong ni, mesti kita akan fikir di mana tempat yang kita akan melancong, apa tempat yang menarik, apa aktiviti tempat tersebut apabila kita sampai di sana. Jadi untuk program ataupun konsep pelancongan acara ni, kita mesti kita ada target. Kita target pelancong dari mana yang kita akan target. Sama ada pelancong dari dalam negeri ataupun di dalam negeri ataupun pengunjung tu di kawasan sekitar sahaja. Sebab keperluan manusia ni ialah untuk menghibur diri. Kalau kita nak melancong ni, setelah kita stres mungkin, kita nak menghilangkan tekanan, kita buat keputusan untuk kita melancong, untuk kita tinggalkan apa yang runsing ataupun yang stres kerja kita tadi tu, untuk kita melancong ke tempat lain. Jadi untuk kita sebagai pengurus acara ni, kita mesti menyediakan program-program yang menarik lah untuk pelancong-pelancong ni apabila mereka datang. Dan biasanya pelancong ni dia tak akan duduk lama. Dia akan duduk sekejap-sekejap saja. Jadi kita sebagai pengurus acara pelancong ni mestilah membuat perancangan yang teliti lah untuk kita menarik pelancong di dalam dan di luar negara ni, di dalam negeri. Kita targetlah tengok sama ada kita nak target ni pelancong tempatan ataupun pelancong luar negeri, ataupun dalam masa yang sama kita dapat menarik pelancong luar negara sama. Dan daripada pengalaman saya lah dalam penganjuran acara yang melibatkan pelancongan ni, kita menganjurkan Karnival Muzium Padi di negeri Kedah, yang kita tahu Muzium Padi adalah merupakan tempat pelancongan di dalam negeri Kedah dan juga untuk Malaysia lah. Jadi dalam program ni kita terpaksa menitik beratkan nilai-nilai apa yang kita dapat menarik pelancong. Ini contoh apabila pengunjung ataupun peserta yang sampai di Muzium Padi itu ada aktiviti-aktiviti dia. Aktiviti kemasyarakatan, aktiviti kebudayaan, aktiviti kesukanan. Dan contoh kita ada buat pertandingan mencipta yang macam orang-orang tu. Sebab bertepatan dengan Muzium Padi itu kita buat cipta orang-orang. Dan kemudian kita buat pertandingan sukan bendang. Kita ada program-program ilmiah, kita ada program masakan yang bersangkutan dengan padi, yang bertepatan dengan program yang kita buat di Muzium Padi itu sendiri. Itu untuk dan juga kita juga boleh menjemput pelancong-pelancong di luar negara. Contoh kita ada juga pada hari tersebut tu kita ada pengunjung daripada luar negara, daripada China, daripada Thailand, daripada Indonesia yang nak tengok cara tanam padi di Malaysia ni macam mana. Jadi kita terpaksalah bincang, kita ada perbincangan dengan pihak agensi kerajaan yang bersangkutan dengan padi dan juga saliran, dan banyaklah program-program yang kita buat untuk kita menarik pelancong dalam program pelancongan acara dah. Dan banyak lagi lah program kalau kita nak bincangkan dalam pelancongan acara ni memang banyak. Contoh kalau untuk melibatkan international, contoh Monsoon Cup di Terengganu, Lee Tour di Langkawi, kan. Itu semua ada secara tak langsung, walaupun dia dalam acara event kesukanan, dia juga membawa kepada dalam masa yang sama dia menarik pelancong untuk datang ke Malaysia dan menikmati apa yang ada di Malaysia itu sendiri. Ya, terima kasih Tuan Haji. Menarik, banyak pengalaman Tuan Haji selama 20 tahun ni. Okey, tak apa. Seterusnya saya akan memberikan kepada rakan saya, Elina, untuk menyambung soalan seterusnya. Assalamualaikum. Tuan Haji boleh dengar? Ya, dengar. Nama saya Elina Natasha binti Muhammad Lisan. Saya akan bertanyakan soalan yang seterusnya.
Terima kasih Tuan Haji di atas pandangan bagi soalan yang pertama. Seterusnya, saya akan mengajukan soalan yang kedua. Tetapi sebelum itu, ingin saya memberikan pandangan berkenaan definisi logistik, iaitu pengurusan acara di dalam sesebuah syarikat membekalkan perkhidmatan produk dan kemudahan untuk memastikan sesuatu acara berjalan lancar, seperti bekalan kuasa iaitu generator. Oleh itu, pada pandangan Tuan Haji, dalam sesebuah industri acara, bagaimanakah ianya berkait dengan logistik? Silakan. Okey, terima kasih. Soalan ni biasanya sebelum kita menganjurkan satu-satu event ataupun acara, ini merupakan soalan ataupun perkara yang wajib lah yang perlu selain daripada tempat, acara dan sebagainya, logistik ni adalah perkara yang sangat-sangat penting. Contoh sebab selain daripada kita menguruskan jana kuasa seperti yang Cik Elina beritahu tadi, banyak lagi dah yang kita terpaksa menggunakan pengangkutan ataupun logistik ni. Contoh kita terpaksa bawa peralatan pentas, peralatan PA system, peralatan kemah, peralatan event dan banyak lagi program peralatan-peralatan yang terpaksa kita menggunakan logistik. Mungkin logistik ni bukan untuk pada permulaan acara, kita ada juga pada pertengahan acara dan juga pada apabila kita nak habis ataupun tamat ni acara. Contoh permulaan acara ni kita terpaksa menggunakan logistik untuk kita bawa barang-barang tu untuk persediaan, untuk kita siapkan kelengkapan acara yang seperti macam saya beritahu tadi lah. Kelengkapan kemah, kalau kita buat outdoor. Kalau kita buat indoor mungkin logistik tu tak berapa banyak sebab benda tu duduk di dalam bangunan. Jadi kalau outdoor ni memang kita terpaksa menggunakan pengangkutan atau logistik yang banyak lah, mungkin 2 kali ataupun 3 kali ganda. Dan dalam semasa pengurusan acara juga, logistik sangat penting. Contoh, untuk kita menguruskan panel ataupun untuk kita menguruskan pengunjung sendiri. Apabila kita terpaksa menyediakan bas chartered ataupun kita terpaksa menggunakan perkhidmatan untuk bawa pengunjung untuk kita mengelak kesesakan di tempat karnival itu sendiri ataupun di tempat acara itu sendiri. Dan juga kita terpaksa menggunakan logistik untuk kita bawa artis daripada daripada hotel ke tempat event. Kemudian kita terpaksa menyediakan logistik juga untuk keselamatan. Dan banyak memang logistik merupakan amat penting lah dalam program, setiap program yang akan kita anjurkan dan merupakan salah satu elemen penting dalam setiap program tu. Kalau dalam mesyuarat ataupun perbincangan, dia merupakan satu yang perlu dititik beratkan supaya tak tergendala di tengah jalan. Contoh kalau kita menyediakan kenderaan yang tak memuaskan ataupun kita menyediakan kenderaan yang tak berapa elok, mungkin akan terjejas. Contoh kita nak bawa artis 9.30 show, tiba-tiba rosak jadi 10.30, jadi pukul 11 baru artis nak sampai, ataupun panel ceramah baru nak sampai. Jadi dia kita terpaksa menitik beratkanlah benda-benda tu sebab dia memang logistik ni penting sebab dia ada time dia untuk kita bawa. Contoh pelancong dah sampai, bas chartered tak sampai. Bila pengunjung dah sampai tunggu lama, bas chartered tak cukup untuk bawa pengunjung ke destinasi yang kita anjurkan. Jadi dalam setiap industri acara ni memang logistik dan pengurusan sangat-sangat penting. Yeah. Baik. Terima kasih Tuan Haji. Sememangnya logistik amat penting bagi memudahkan sesuatu acara dijalankan. Yeah. Seterusnya saya akan mengajukan sebelum tu saya nak ingin bertanyakan kepada Tuan Haji sendirilah, apakah kelengkapan yang sudah sedia ada di syarikat Tuan Haji? Okey, kami di syarikat kami memang kita sediakan semua. Kita dah ada pengangkutan untuk kita sediakan untuk pengangkutan lori 4x4, kereta untuk kita bawa VVIP, dan biasanya untuk pelancong ni atau untuk pengunjung yang kita catat ni, biasanya kita akan tengok lokasi ataupun tempat itu sendirilah. Kalau parking dia luas,
parking dia berhampiran, mungkin bas ataupun pengangkutan untuk bawa pengunjung tu tak berapa nak dititik beratkan lah. Tapi kalau parking dia tak cukup, parking sempit, jalan nak masuk pun mengganggu tempat-tempat awam lain, kita terpaksa menggunakan pengangkutan lain, mungkin kita boleh sewa ataupun kita boleh catat daripada company yang menyediakan perkhidmatan tersebut lah. Baik Tuan, terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Seterusnya, silakan rakan seterusnya. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Nur Faizal Milazi dari semester 7. Tuan Haji boleh berkongsi sedikit tak apa dan bagaimana pelancongan acara boleh dikaitkan dengan logistik? Pelancongan acara dikaitkan dengan logistik. Okey, sesuatu acara tu yang kita akan adakan ni adalah untuk suatu tujuan ataupun kita ada visi, misi ataupun objektif. Bila kita nak anjurkan tu mesti kita ada visi kita, kita ada objektif kita ada matlamat penganjuran satu-satu acara tu. Dan kebanyakan acara yang dijalankan di Malaysia ni lebih daripada tujuan untuk kita menarik pengunjung ataupun peserta untuk datang ke acara yang kita adakan kan. Jadi kalau kita buat program, kita tak fikir untuk menarik pengunjung, macam mana acara tu nak meriah kan. Betul. Jadi bila kita nak adakan program ataupun acara ni, logistik sangat penting lah untuk kita sediakan. Jadi contoh yang macam kita bagi tahu tadi, kita terpaksalah menyediakan, kalau kata dah ramai parking dah tak cukup, kita terpaksalah menyediakan bas chartered ataupun kenderaan untuk bawa pengunjung ke program kita tu kan. Jadi memang sangat-sangat berkaitan rapatlah aspek-aspek pelancongan ni dengan aspek logistik tu. Dan sangat-sangat memainkan peranan yang penting untuk kita atur ataupun kita selaraskan logistik ini dalam setiap program yang kita anjurkan lah. Dan dengan aktiviti yang kita rangka ni dan kita rancang juga, dengan kemudahan logistik ni juga, dia akan menjadi yang terbaik lah bila pengunjung sampai, tak jam kan. Parking yang banyak untuk kita sediakan dan kita sediakan pengangkutan yang selesa untuk pengunjung ke setiap acara yang kita adakan. Dan mungkin kita cari tempat yang bersesuaian, yang strategik dengan aktiviti atau acara yang kita akan buat, yang memenuhi acara pengunjung atau pelancong yang akan datang tu lah. Dan semua fasiliti ni memang kita terpaksa adakan. Dan juga kita kena sediakanlah cukup fasiliti daripada logistik ni dan juga kru-kru yang terlibat dalam menguruskan logistik ni. Ada lagi? Terima kasih Tuan Haji atas jawapan yang diberikan. Selamat petang Tuan Haji, dan saya ada soalan untuk Tuan. Dan soalan saya tu, bagaimana sesuatu acara berkait dengan aspek pelancongan? Okey, terima kasih Ko. Selamat petang. Perhubungan antara pelancong acara ataupun event turis dengan sekali lagi soalan. Event dengan tourism. Event dengan tourism. Perhubungan antara event dengan pelancong lah. Okey. Biasanya kalau kata kita nak anjurkan, macam saya bagi tahu pada permulaan kita buka tadi tu, setiap program, setiap acara yang kita adakan ni, kita mesti target. Target kita tu untuk kita nak pelancong di mana. Pelancong ni
peserta yang datang tu lah. Kita target sama ada kita buat event ni untuk pengunjung tempatan saja, ataupun pengunjung di dalam negeri, ataupun di luar negeri, ataupun di luar negara. Jadi dia memang sangat-sangat bersangkutan rapat lah. Memang kita kena buat penelitian, kita kena buat research. Kita punya program ni untuk siapa? Untuk kita pengunjung kita tu, peserta kita tu yang datang tu, memang sangat-sangat bersangkutan rapat lah dengan pelancong dan acara yang kita buat. Contoh kita buat program makan-makan, Karnival Makan Negeri Pulau Pinang. Kalau kita target peserta di Pulau Pinang saja, memang peserta tu memang dah makan dah makanan negeri Pulau Pinang. Jadi kita terpaksa target peserta di luar negeri Pulau Pinang. Contoh kita tak buat di negeri Pulau Pinang, kita buat di Kelantan. Sebab kita target pengunjung tu daripada negeri Kelantan ataupun di negeri sekitar-sekitar. Jadi dia memang bersangkut dengan pelancong lah. Pelancong peserta luar tu terpaksa datang untuk menikmati makanan negeri Pulau Pinang yang tak ada di negeri lain. Dan kita tahu juga pelancongan ni, bila kita buat event tu, dia memang hanya dapat di event tu saja. Mungkin bila dia tak datang ke event yang kita ajarkan tu, dia tak akan dapat benda tu di tempat lain. Contoh yang saya bagi tahu tadi lah, kalau kita ajarkan program-program tu, pelancong ni terpaksa datang di program yang kita buat. Contoh untuk dapatkan kraft tangan negeri-negeri utara. Contoh kita buat program Carnivals Utara. Jadi kita adakan kraft tangan, makanan, kebudayaan yang mungkin penduduk negeri Johor di sebelah selatan yang terpaksa datang ke karnival kita tu untuk dia menikmati program ataupun acara yang kita adakan tu di program ataupun di acara yang kita adakan itu saja dan tak dapat di mana-mana tempat lain. Jadi bila bersangkutan dengan pelancong, banyaklah aktiviti-aktiviti lain yang akan berkembang. Contoh daripada homestay di sekitar kawasan tu pun akan hidup, akan penuh. Kedai-kedai makan di sepanjang program yang kita anjurkan tu pun akan mendapat benefit dia. Stesen-stesen minyak pun akan dapat keuntungan. Kedai-kedai berhampiran dengan acara yang kita adakan tu memang akan mendapat imbuhan dia lah. Dan sangat penting, dan memang pelancongan dan acara ni memang bersangkutan amat rapat lah. Dan dalam setiap program ni pun, kalau kita tengok, promosi juga memainkan peranan penting lah untuk kita menjayakan, untuk kita menarik lah pelancong-pelancong luar atau pelancong domestik ataupun pelancong tempatan sendiri untuk berkunjung ke program ataupun acara yang kita anjurkan tu sendiri. Itu dia. Ada lagi? Baik Tuan Haji. Ya, sangat menarik. Saya dapat kiranya promosi yang main keperanan kan. Jadi ni daripada situ boleh saya tahu departmen dalam organisasi ataupun syarikat tuan ni, departmen apa yang lebih menjurus kepada untuk menarik lagi ramai pelancong atau pengunjung untuk hadir di program-program yang dijalankan. Kebiasaannya lah. Dalam kebiasaannya kita ada banyak ataupun departmen kita lah. Logistik, event, promosi, kru, mungkin ada dalam 5 ke 6 kerja yang kita terpaksa agihkan lah. Dan yang paling penting dalam setiap program ni, dalam setiap acara yang akan kita anjurkan ni, terlebih dahulu kita terpaksa tengok tempat lah. Tempat tu sesuai tak sesuai dan untuk program apa yang akan kita anjurkan. Kalau kita nak buat program sukan air, kita buat di atas padang yang besar, dia memang tak sesuai lah. Kan mungkin kita cari di tepi sungai, di tepi tasik, di tepi laut. Jadi kalau kita nak buat program-program yang bersangkutan dengan makanan, mungkin kita terpaksa cari tempat yang sesuai lah untuk program.
Itu yang penting lah. Dan kita tengok pula kemudahan logistik, kemudahan parking, kemudahan-kemudahan yang lain. Dan itu. Dan acara juga merupakan yang sangat-sangat penting. Acara. Apakah di dalam program kita tu, kita nak buat acara apa? Untuk kita nak tarik crowd. Kadang kita buat program yang diistilahkan kita shock sendiri. Kan? Kita yang management ni ataupun company ni hanya shock sendiri saja. Program yang shock sendiri yang banyaklah kalau kita tengok yang tak menepati acara ataupun event yang diadakan lah. Jadi kita terpaksa bermesyuarat dengan agensi, dengan badan-badan kerajaan untuk menambah baik nilai event yang kita anjurkan tu. Jadi ini merupakan sangat-sangat penting lah. Dan yang paling penting dalam setiap program adalah promosi lah. Ini promosi ni sangat-sangat penting di dalam apa-apa saja program yang akan dianjurkan. Contoh, walaupun kerajaan sendiri yang anjurkan, tambahlah kita di pihak swasta ni memang lagi banyaklah cabaran yang akan kita hadapi, dan kos-kos kita akan keluar untuk promosi. Jadi promosi ni sangat penting lah bagi kami di event management ni, sebab kita terpaksa buat promosi tu mungkin sebulan lebih awal, mungkin setahun lebih awal, mungkin 2 tahun lebih awal. Kalau kita tengok Litua di Langkawi, berapa tahun dia dah promosi untuk dia tarik penyertaan daripada luar-luar negara untuk menyertai Monsoon Cup. Kita tengok GP Sepang, dan ini yang international lah. Kalau kata kita di peringkat biasa yang dalam negeri ni, mungkin dalam program-program yang biasa ni mungkin sebulan pun saya rasa memang cepat lah. Mungkin dia akan ambil masa yang lama lah. Dan sekarang ni saya tengok ada kelebihan juga dalam mempromosi acara ni. Mungkin lah ni kita boleh viral, TikTok lah, apa ni, banyaklah channel-channel yang dapat membantu jugalah program-program kita tu, yang kita boleh juga menjimatkan kos. Dulu kita terpaksa bayar radio, kita terpaksa bayar TV, kita terpaksa bayar surat khabar ataupun majalah yang mungkin akan makan masa yang lama lah awal, terpaksa kita promosi. Tapi sekarang ni saya tengok kalau kita nak viral tu, banyaklah channel-channel viral, Facebook, Instagram, dan ni kalau kata TikTok tu memang cepatlah viral dia kan. Contoh kita baru ni kita anjurkan Malaysia Thailand Halal Food Festival, tapi kita bukan buat festival di Taman Maluri, kita buat street food. Tapi bila pengunjung yang datang, dia viral tu seolah-olah carnival. Jadi orang sekarang ni pun dalam masyarakat kita ni yang memang dah hargakan nak keluar, kebetulan di Kuala Lumpur juga ada fasa 3 ke 4 tu dah boleh keluar. Dia bila viral TikTok tu memang sangat-sangat, kami pun sangat-sangat memang terkejut lah. Sebab kita tak viral, pengunjung saja yang viral. Memang kuasa viral ni sangat-sangat kuat lah. Dan itulah sangat penting dalam untuk kita menguruskan setiap acara. Promosi ni sangat-sangat penting lah. Dan bukan saja kita terhenti untuk permulaan bila kita nak anjurkan acara saja. Setiap sehingga habis program, kita terpaksa setiap hari. Promosi ni kita kena tengok kita punya target pengunjung juga. Kalau selagi kita tak sampai target tu, setiap hari kita kena adakan promosi sampailah habis. Habis pula kita akan adakan promosi untuk mungkin untuk event kita ni. Kalau kita nak buat berterusan, kita time ni lah kita promosi untuk next year punya program, ataupun 6 bulan lagi kan untuk program kita, atau kita nak buat program kita ni setahun 2 kali. Ini masa yang baik lah untuk program yang pertama ni, untuk kita promosikan juga untuk program kita yang kedua. Jadi sangat-sangat penting lah, sangat-sangat kena titik beratkan jugalah untuk setiap program, setiap pengurusan acara ni. Promosi adalah sangat-sangat penting untuk menjayakan. Selain daripada aktiviti, selain daripada kita ada mungkin program yang kita nak tarik pengunjung ataupun pelancong lah, mungkin selain daripada promosi itu kita ada acara kebudayaan,
makanan, festival jualan, festival Tradisional. ilmiah, mungkin kita ada forum ke, conference ke, untuk kita menarik juga pengunjung-pengunjung ataupun pelancong-pelancong lah untuk kita datang. Sebab kalau program yang melibatkan luar negara yang saya sertai ni, dia banyak conference, banyak seminar, banyak business matching. Itu kalau kita melibatkan program-program untuk kita libatkan pelancong-pelancong luar negara lah. Sebab bila pelancong luar negara datang ni, dia balik tu mesti akan bawa keuntungan lah untuk negara masing-masing. Contoh kalau kita pergi ke China, kita ada satu carnival yang saya pun lupa dah nama carnival tu. Itu mungkin banyaklah peluang-peluang yang kita boleh dapat di dalam carnival tersebut. Dan di Medan Fest contoh, di Medan Fest tu banyak conference ataupun business matching yang kita dapat buat dalam program-program tu untuk kita bekerjasama dengan negara tersebut, ataupun kita bekerjasama dengan peserta-peserta yang join carnival tersebut. Ataupun kalau yang terdekat yang kita boleh tengok di utara ni, Pesta Pulau Pinang. Kita pergi Pesta Pulau Pinang tu di Penang kan, kita ada dia ada pavilion Indonesia, dia ada pavilion negara-negara lain yang dalam tu. Mungkin kita boleh mendapat manfaat lah. Mungkin seminar yang dianjurkan. Jadi kita kena titik beratkan juga lah kalau kita nak melibatkan pelancong-pelancong di luar negara. Dan juga kalau kita untuk kita titik beratkan ataupun kita sangkut dengan pelancong juga, kita mesti menyediakan fasiliti yang kita bincangkan pada permulaan tu, logistik, tempat penginapan, makanan, dan juga mungkin tempat-tempat yang menarik lah yang kita bawa. Dan juga kita boleh juga bekerjasama dengan badan-badan pelancongan ataupun agensi-agensi di tempat yang kita anjurkan tersebut, ataupun di Malaysia sendiri yang kita ada agensi pelancongan tersebut lah. Jadi memang sangat-sangat penting lah kalau kita nak kaitkan event kita tu dengan pelancongan. Kita terpaksa uruskan. Contoh kalau kita pelancong di luar negara ataupun dalam negeri sendiri pun, kita terpaksa aturkan daripada segi pengangkutan, dari mana ke mana. Contoh kita adakan acara kita di Pesta Convocation UUM, kita terpaksa sediakan bas. Contoh kalau kita nak ambil peserta ataupun pelancong daripada Kelantan, kita terpaksa sediakan bas daripada UUM ke Kelantan supaya memudahkan pelancong-pelancong tu datang. Bila dah sampai di UUM, kita sediakan fasiliti penginapan. Bila dah penginapan, kita terpaksa menyediakan makanan. Itu apa lagi program-program yang kita bawa untuk dalam program kita. Bila dalam program kita tu kita adalah forum ke sikit khusus ke, dan mungkin kita akan bawa juga pelancong-pelancong ni di luar kawasan event kita. Mungkin kita bawa ke Perlis lah pula apa semua kan. Jadi memang bersangkut dalam program kita tu, kita kena susun untuk kita menggalakkan lagi lah pelancong untuk menghadiri sesuatu acara yang kita anjurkan tu lah. Baik Puan, maafkan saya Puan, input yang sangat menarik dan saya dapat banyak informasi yang berkaitan dengan acara dan logistik berdasarkan sistem program itu sendiri. Dan kita sudah tahu mengetahui tentang cara untuk menggalakkan pelancong datang ke program kita. Kemudian berkaitan dengan logistik, event. Dan soalan terakhir daripada saya lah kiranya kan, saya ada soalan yang melibatkan apakah cabaran untuk melibatkan pelancong dalam satu event tu. Macam sekarang pun kita tengok kemungkinan besar ada pelancong yang tak berapa nak gemar lah untuk join satu program. Mungkin dia rasa macam yelah malas ke nak keluar kan. Tapi apakah cabaran yang kita boleh lihat yang betul-betul mungkin dari pengalaman tuan sendiri tu boleh tuan kongsikan?
Okey, cabaran ni kita nak menghuraikan cabaran ke ataupun kita nak bincang apakah cabaran dia? Kita nak selesaikan cabaran tu ke ataupun kita nak apakah cabaran yang akan kita hadapi? Nak tahu cabaran yang dihadapi tu untuk menarikkan data. Apa cabaran dia? Macam tu. Okey, biasanya kalau kita menganjurkan satu acara tu, cabaran ni macam saya beritahu tadilah, kita terpaksa bincang apa yang menarik, apa acara yang kita adakan tu, program ataupun event yang kita nak adakan ni tak ada di tempat lain. Kalau kata biasa kalau tempat lain pun dah ada pesta jualan, kita pun nak buat pesta jualan. Ini memang pelancong ataupun pengunjung tu tak akan datanglah tempat yang acara yang akan kita anjurkan tu. Jadi kita terpaksalah bincang. Tu memang sangat-sangat pentinglah perbincangan daripada peringkat awal tu. Apa main killer program kita. Acara kita tu kita mesti ada killer produk kita. Contoh kalau kata syarikat-syarikat kami besar pun, kalau dia nak mengeluarkan produk dia mesti ada killer produk dia. Kita pun mesti kita ada killer produk kita tu dekat mana? Dekat acara pentas ke, dekat program-program harian kita tu daripada pagi sampai ke malam ke, supaya pengunjung tu dapat duduk bila dia sampai ke acara kita tu daripada pukul 10 pagi tu sehinggalah 10 malam tu dia tak boleh keluar. Dia tak boleh keluar dah. Dia sampai tu dia tak boleh keluar dah. Dia ada acara saja daripada bus A ke bus B, bus B ke bus C, bus C ke pameran B. Itu adalah memainkan peranan yang sangat penting lah. Itu yang kita terpaksa bincang dan mesyuarat. Cabaran yang utama tu yang tu. Kalau kita tak ada killer produk kita, memang adalah sangat cabaran tu memang sangat kritikal lah, sebab pengunjung ataupun pelancong tak akan datang. Jadi kalau kata selain daripada tu juga logistik lah. Ini ada antara salah satu sebab utama lah. Salah satu sebab utama lah untuk pengunjung ataupun pelancong nak datang ke tempat kita. Kalau kata kita buat di tempat yang tak strategik, logistik atau kenderaan pun payah masuk, kita tak sediakan bas-bas chartered, memang itu cabaran untuk pengunjung nak datang ke karnival kita tu memang sangat tipis lah. Dan mungkin kita ataupun kita boleh bincangkan juga macam mana cabaran apabila pengunjung tu tak dapat hadir. Mungkin banyaklah faktor-faktor iklim kan. Itu adalah satu cabaran jugalah. Kita buat event, dia tak kira indoor ataupun outdoor. Kalau kita buat event dalam musim hujan ni memang confirm ramai lah kan. Dia tu salah satu faktor penyebab jugalah, cabaran jugalah tu. Memang daripada segi iklim dia, tempat dia, logistik dia, atau cara program yang akan kita aturkan tu juga memainkan peranan lah untuk kita tengok cabaran-cabaran yang akan kita hadapi tu lah. Dan cabaran ni saya ingat semua kita boleh memahami lah, sebab setiap program yang akan kita anjurkan tu kita sendiri dah melalui. Contoh bila kita nak pergi event tu, kita tahu kita sendiri boleh rasa lah event ni sesuai tak sesuai dengan aku. Event ni sesuai tak dengan family kita. Kita nak bawa program tu sesuai tak. Kalau kata event tu kita yang dia berbentuk oleh family, kita terpaksa create untuk family lah, sebab kita tak dapat cabaran-cabaran macam ni. Kalau kita target untuk anak muda, kita create lah program untuk anak muda, dan kita create family untuk kita tarik anak muda. Dan jadi banyaklah cabaran-cabaran ni yang biasa, yang kita sedia maklum lah. Cabaran-cabaran ni tak ada sangatlah cabaran yang mungkin yang kita terpaksa bincang lebih serius apa semua. Mungkin dia saat-saat kita anjurkan tu, mungkin dia adalah cabaran-cabaran spesifik yang kita boleh atasi dengan secepat mungkin. Okey, Tuan, dari segi tools pula macam mana? Ataupun pernah tak Tuan berhadapan dengan situasi yang di mana cabaran tersebut mungkin ada cabaran yang tak dapat diatasi dan program itu terpaksa ditunda atau dibatalkan ke? Pernah tak Tuan syarikat Tuan menghadapi perkara macam tu?
Okey, biasanya setiap penganjuran ni, setiap event yang akan kita anjurkan ni, kita mesti dah ada dah bajet. Kita tak mengharapkan bajet tu selepas acara, ataupun kita jangan mengharapkan bajet tu di pertengahan acara, ataupun bila kita nak adakan tu baru kita nak cari bajet. Bajet ni mesti dah ada, kita buat atas bajet yang kita ada. Contoh kita dapat bajet 50,000. Kita anjurkan kapasiti 50,000 tu saja untuk kita anjurkan acara tu. Kita jangan okey tak apa, kita ada sponsor selepas ni, contoh syarikat A akan sponsor kita 100,000. Kita hanya ada cash untuk kita anjurkan sekarang ni hanya 50,000, dan kita dijanjikan 100,000 selepas event. Kan mungkin kita ada LO ataupun ada apa saja surat perjanjian pun, bagi kami pengalaman kami tu memang kita tak akan buat acara 150,000 sebab 100,000 tu kita tak nampak lagi. Memang kita akan menghadapi risiko yang sangat tinggi. Contoh bila kita ada 50,000, kita anjurkan program 150,000 sebab kita dah ada sponsor. Kita dah ada penaja untuk 100,000 lagi tapi bila kita tak tahu. Duit yang 100,000 tu bila kita tak tahu, kita pun anjurkan program kita di bawah kapasiti 150,000 sebab kita dah ada bajet. Yang 50,000 saya nampak, 100,000 tak nampak. Kita contoh kita booking dewan yang nilai melebihi apa yang kita ada. Kita buat seminar, kita jemput mungkin kalau 50,000 kita boleh jemput Ella, tiba-tiba kita pergi jemput Datuk Siti Nurhaliza. Kan, jadi bajet tu bajet 150,000 kalau Datuk Siti, tapi kita hanya ada 50,000. Dan bila program ni dah habis, tiba-tiba penaja terpaksa tarik diri, mungkin disebabkan macam sekarang kita hadapi lah, COVID ke apa semua ni yang kita tak tahu. Jadi kita terpaksalah menghadapi masalah tu lah. Jadi kalau kami ni anjurkan carnival ataupun event setiap acara tu kita berdasarkan apa yang kita ada kat tangan lah. Kita tak tengok lagi benda yang tak ada di tangan. Untuk kita safety lah kita punya program, kita punya syarikat, supaya kita tak bermasalah selepas program dah tamat. Contoh macam peribahasa selepas ada peribahasa Melayu tu, Sediakan payung. bukan sediakan payung, bila dah habis tu apa bagi berbunyi. Dia lebih kurang macam tu lah. Bila dah habis event ni macam-macam kan, kita terhutang dengan artis, kita terhutang dengan kemah, kita terhutang dengan banyaklah benda-benda yang kita tak dapat menyelesaikan dia lah. Sebab setiap program ni memang dia melibatkan aliran tunai yang banyak lah setiap program tu. Dan biasanya setiap program ni kalau kata kita nak berlandaskan keuntungan sangat pun, kita terpaksa buat marketing ataupun buat promosi yang cukup hebat lah. Kalau kata kita program tu melibatkan dah ada bajet, memang mudahlah untuk kita anjurkan. Kalau kita nak cari keuntungan dulu baru kita nak anjurkan, memang kita akan bermasalah dan kita akan terpaksa postpone sebab bajet itu kita tak cukup. Contoh kita nak saya bagi pengalaman saya yang terdekat dengan mata kita. Kita tak payahlah tengok yang besar-besar. Contoh kita nak anjurkan carnival college kan, carnival college yang setiap college buat di UM atau setiap college ada buat di mana-mana universiti pun akan buat kan. Contoh dia akan buka lot ni lah jualan kan, untuk kita nak cari keuntungan untuk kita buat event. Kalau kita harapkan jualan lot baru kita nak buat event, lepas tu jualan lot tu mungkin contoh kita ada 100 lot, kita boleh sewa 500, kita dapat 50,000, baru kita boleh dapat nak panggil panel, nak panggil artis, nak sediakan kemudahan fasiliti dan logistik tempat apa semua. Tiba-tiba kita dapat 30 lot, kita terpaksa tunda kan. Jadi tunda ni dia memang akan efek kepada penganjur lah. Satu, bila
peserta dah bayar duit, kita tunda. Lepas tu pula kita tak dapat bagi balik apa yang peserta bayar, itu lagi bermasalah lah. Jadi bagi kami kita buat atas apa yang kita ada dulu lah. Mungkin kalau kita dah buat atas apa yang kita ada, bila masuk lagi sponsor ataupun itu adalah benefit ataupun keuntungan kita selepas tu lah. Jadi kita jangan harapkan benda yang tak nampak yang kita nak buat event. Untuk modal ni kita buat apa yang kita ada dulu, atas apa yang kita ada, dan kita jangan harap apa yang benda yang kita tak nampak lagi. Itu atas pengalaman yang kami anjurkan lah. Baiklah, terima kasih atas perkongsian Tuan berkaitan dengan cabaran yang seperti tadi. Sebelum itu, ada lagi tak rakan-rakan saya yang ingin bertanyakan beberapa soalan lagi ke sebelum kita menamatkan sesi pada petang ini? Semuanya jelas. Kan, sangat jelas dan info tu sangat berguna kalau mana tahu satu hari nanti kami juga yang akan menganjurkan satu event. Jadi maklumat-maklumat berkaitan bolehlah kami gunakan. Ataupun Tuan Haji ada lagi nak berkongsi pandangan ke pendapat? InsyaAllah mungkin pengalaman saya bila saya duduk dengan UEM sendiri, bila saya mungkin lebih dari 10 tahun syarikat kami ni diberi kepercayaan oleh pihak UEM daripada kecil-kecil event, kecil-kecil event di college, di program-program dalam sekitar UEM sendiri, sehinggalah sebesar-besar event yang kita dapat, iaitu kita meneruskan program Carnival Pesta Convocation yang UEM bagi terus dekat pihak kami untuk meneruskan 100% Pesta Convocation tu, dan juga kita juga diberi kepercayaan untuk menguruskan Discovery UEM. Jadi saya tengok dalam UEM sendiri pun memang banyak program ataupun yang UO boleh buat dalam pengurusan acara ni, daripada sekecil-kecil dia sehinggalah sebesar-besar program yang boleh buat dalam UEM ni sendiri. Dan saya rasa UEM sendiri banyaklah fasiliti pelancongan acara ni yang kita dapat. Dia dah ada fasiliti rainforest dia, hutan dia dah ada fasiliti padang golf, dah ada fasiliti kompleks sukan, ada fasiliti kolam tasik ya. Ada tasik yang cantik. Macam dalam program Discovery UEM tu, dia nak buat macam apa tu, yang peru kat sungai tu. Memang sangat-sangat cantik. Kalau kata UO dapat teruskan program yang UEM yang lancarkan dalam program Discovery tu, memang dia merupakan salah satu produk pelancongan yang cukup baiklah, bukan saja di UEM sendiri, malah dalam satu Malaysia. Tengok inilah universiti yang ada fasiliti yang naik sampan dalam UEM tu, daripada sungai, daripada depan pintu masuk tu kayak kan kayak tu kan. Itu bukan produk pelancongan juga lah, kita boleh buat event. Kalau macam you all dah ada 6 orang ataupun 7 orang ni, boleh create lah company, satu company yang boleh ambil apa saja program yang UEM nak anjurkan tu. You all boleh ambil daripada sekecil-kecilnya program di college ke, di UEM sendiri ke. Sebab saya tengok banyak lah peluang-peluang. Contoh dulu dia ada tu stable kuda. Itu salah satu produk pelancongan juga untuk kita. Acara golf. Banyaklah dalam UEM ni, saya ingat kalau kata habis belajar pun, kalau duduk dalam UEM tu pun memang boleh hidup. tak larat nak cari punca rezeki lah, punca income tu memang sangat-sangat banyak lah. Dan bukan kita dah tengok di luar, dalam UEM sendiri pun banyak program-program acara yang UO boleh buat lah. Contoh kita buat program, sebab dia dah ada semua fasiliti, kebudayaan dia, sukan dia, apa semua kan. Kalau dalam setahun, selain daripada pesta combo tu, UO boleh buat daripada pesta buku kan, dulu dianjurkan besar juga yang kita bisa buat. You boleh buat program-program macam saya cakap tu lah, program makanan, makanan popular Malaysia ke. Sebab dalam UEM tu sendiri pun dah ada student Kelantan buat makanan Kelantan popular.
Jadi kita boleh jemput peserta-peserta ataupun pengunjung-pengunjung luar negara, luar negeri untuk ke dalam UM tu untuk menikmati makanan popular negeri-negeri itu kita boleh jual pakaian dan tu selain daripada pesta combo yang mungkin kita target pesta combo je kan. Banyak lagi program-program yang kita buat bila pelancong dah masuk boleh menginap di dalam UM, boleh menikmati ladang rusa, buatlah barbecue, sembelih rusa, makan rusa malam tu untuk pengunjung-pengunjung kan. Ada banyak selain memang produk UM ni memang saya nampak memang banyaklah selain daripada untuk belajar saja. Dalam pengurusan acara ni pun memang terbuka luas di dalam UM sahaja. Itu ya pendapat dan sarangan saya lah. Mungkin lepas COVID ni pesta combo boleh buat, kita boleh join sekali. Boleh. Itu dia. Okay. Bercakap tentang UUM rindu pula saya. Sebab saya pun dah lama tak balik. Sekarang pun masih Ya. tapi ada yang di antara kami yang ada sekarang kat UUM lah. Okay. Sekejap ni nak tanya soalan. Boleh sila. Tuan Haji, nak tanya adakah company Tuan Haji menerima untuk pelajar fresh graduate membuat praktikum? Kita memang buka. Ya. Kita memang buka untuk semua universiti, college semua untuk buat praktikal di kami yang kita buka. Okey, menarik. Boleh try. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Haji. Nanti Ruaida boleh lah. Boleh insyaAllah. Okay, ada lagi tak soalan daripada rakan-rakan sekalian yang lain? Tak ada. Okay, kalau macam tu kiranya sinilah pengakhiran bagi program kita petang ni, percubaan kita petang ni. Dan sebelum tu boleh tak kita buka kamera sama-sama nak ambil gambar untuk kenangan.